Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Majrani, nombor kad matrix 16 DKA 21F 2005. Hari ini kami akan membentangkan tentang kes study dan lokasi kes study kami ialah di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Terowong Genting Sepah. Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak merupakan lebuh raya akses terawal antara negeri sepanjang 60 km di Semenanjung Malaysia. Lebuh Raya Karak atau nama rasminya Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak adalah lebuh raya capaian separuh sejauh 60 km yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak di Pahang. Lebuh raya ini pada asalnya merupakan lebuh raya dua lorong bertul sebelum dinaik taraf kepada lebuh raya ekspres kepada penuh pada tahun 1997. Had laju di kawasan lebuh raya ini ialah 90 km per jam. Sejarah Terowong Genting Sepah. Terowong Genting Sepah yang ditebuk melalui banjaran Titiwangsa. Terowong ini berada di lebuh raya Persekutuan Dua Lorong. Lebuh Raya Karak pada asalnya dibina pada tahun 1970-an oleh Kerajaan Malaysia sebagai alternatif kepada Jalan Gombak Bentong yang sempit dan bengkok-bengkok. Lebuh raya ini juga adalah sebahagian daripada laluan Persekutuan Dua. Lebuh raya tersebut mempunyai sebuah terowong sepanjang 900 meter di Genting Sepah yang merupakan terowong jalan raya pertama dibina di Malaysia. Walau bagaimanapun, kos pembinaan lebuh raya tersebut adalah agak mahal bagi Malaysia pada masa itu, memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara pertanian pada masa tersebut. Oleh itu, kerajaan memutuskan untuk menjadikan Lebuh Raya Karak sebagai jalan raya tol bagi membantu mendapatkan pulangan bagi kos pembinaan. Hasilnya, dua plaza tol dibina di Gombak dan Bentong dan Lebuh Raya tersebut diletakkan di bawah pentadbiran Lembaga Lebuh Raya Malaysia, diarkibkan pada 30/8/2005 di Wayback Machine. Lebuh Raya ini dibuka kepada lalu lintas pada tahun 1977. Nama saya Muhammad Amir Haikal bin Muhammad Azhari, nombor matrik saya 16 DKA 21F 2002. Jadi saya nak membentangkan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak sebagai Lebuh Raya Ekspres berbilang lorong. Kepentingan Lebuh Raya Karak sebagai laluan utama dari Kuala Lumpur ke negeri-negeri pantai timur telah menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk menaik taraf jalan raya dua lorong tersebut kepada Lebuh Raya Ekspres penuh berbilang lorong dengan membina satu lagi laluan tambahan bersebelahan dengan laluan asal. Dengan itu, Lebuh Raya Tunggal Dua Lorong tersebut dinaik taraf menjadi sebuah lebuh raya berkembar dengan 6 lorong, iaitu 3 lorong pada setiap hala di bahagian antara Kuala Lumpur dan persimpangan Genting Highlands, dan 4 lorong lagi iaitu 2 lorong di setiap hala pada bahagian selebihnya. Kerja-kerja menaik taraf termasuk pembinaan terowong kedua di sebelah terowong asal bagi membolehkan tambahan 2 lorong bagi lalu lintas arah timur. Pembesaran Plaza Tol Gombak dan Bentong serta pembinaan persimpangan bertingkat bagi menggantikan simpang biasa. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa simpang yang tidak dapat dinaik taraf kepada persimpangan bertingkat disebabkan faktor geografi. Maka beberapa pusingan U dibina bagi membolehkan kenderaan dari arah bertentangan dapat keluar masuk ke simpang tersebut. Kerja-kerja menaik taraf selesai pada tahun 1997. MTD Prime diakibkan 2009-0706 di Wayback Machine memegang konsesi Lebuh Raya Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Lebuh Raya Karak diberi kod E8 setelah kerja naik taraf selesai menyebabkan Lebuh Raya ini mempunyai 2 kod laluan. Akibatnya sesetengah peta melabelkan Lebuh Raya Karak sebagai E8 manakala sesetengah peta yang lain pula melabelkannya sebagai laluan persekutuan JKR FT2 SVG. Walau apapun kod laluan yang digunakan, kedua-duanya boleh digunakan bagi mewakili Lebuh Raya Karak, memandangkan Lebuh Raya itu sendiri adalah sebahagian daripada laluan persekutuan. Seterusnya, kriteria reka bentuk jalan. Secara geografi, negeri Selangor dan juga negeri Pahang dipisahkan oleh banjaran Titiwangsa yang memanjang dari selatan Thailand sampai ke Gunung Ledang di Johor.
Lebuh Raya KL Kara dibina merentasi banjaran Titiwangsa yang terdiri daripada deretan gunung-gunung bagi menghubungkan Gombak di Selangor. Dengan karak di Pahang, dari sudut reka bentuk sebuah lebuh raya pula biasanya melibatkan surveyor. Nama saya Nur Syamil binti Zamri, nombor metrik 16DKA21F2006. Antara faktor yang menyebabkan kemalangan, yang pertama manusia. Punca pertama ialah kemalangan disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri ketika menggunakan jalan raya. Ramai pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk dan mengantuk atau tidak sedarkan diri. Risiko untuk seseorang mengalami kecelakaan jalan raya adalah sangat tinggi bagi pemandu yang mabuk atau mengantuk. Selain itu, sikap sesetengah pemandu yang leka berbual-bual dengan rakan sebelah serta menggunakan telefon bimbit ketika memandu turut menyebabkan kemalangan. Mereka tidak menghiraukan keselamatan orang lain ketika memandu kerana menganggap mereka cekap mengawal steering kenderaan. Jadi, kemalangan mudah berlaku akibat kecuaian mereka ini. Yang kedua, masalah kenderaan. Kegagalan fungsi komponen kenderaan merupakan antara faktor yang mempengaruhi berlakunya kemalangan. Penyelenggaraan asas yang wajib dilakukan secara berkala perlu dipatuhi oleh pemandu kenderaan untuk memastikan komponen kereta sentiasa berada pada tahap yang optimum. Kecuaian melakukan penyelenggaraan boleh menyebabkan kenderaan rosak secara tiba-tiba. Misalnya, brek kenderaan yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan pemandu sukar mengawal kenderaan ketika saat-saat kecemasan. Oleh itu, pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala perlu dilakukan mengikut jadual bagi memastikan panduan yang selamat. Yang ketiga, keadaan jalan. Selain itu, kemalangan juga disebabkan oleh keadaan jalan raya yang tidak baik. Biasanya, jalan raya menjadi lebih bahaya ketika waktu hujan turun kerana air hujan menyebabkan jalan raya menjadi lebih licin, lalu sukar untuk dikawal jika pemandunya tidak berhati-hati. Begitu juga dengan struktur jalan raya yang berlekak-lekuk serta mempunyai permukaan yang tidak rata setelah menyukarkan pemandu untuk memberi tumpuan, lalu mudah berlakunya peristiwa ngeri ini. Keadaan jalan raya yang teruk akan membahayakan pengguna jalan raya, khususnya bagi mereka yang memandu pada waktu malam. Namun, ketiadaan lampu jalan di sepanjang jalan raya telah menyebabkan keadaan sekeliling menjadi gelap dan seterusnya membataskan penglihatan para pemandu terhadap objek di hadapan mereka. Kondisi sebegini bukan sahaja mengganggu tumpuan pemandu, malah secara tidak langsung menyebabkan pemandu tidak sedar akan posisi sebenar kenderaan mereka. Maka keadaan jalan raya harus diuji dahulu untuk menjadi lebih selamat buat pengguna jalan raya. Sebab kenapa highway karak dibina bengkok-bengkok? Hal ini disebabkan oleh kos yang perlu dikeluarkan. Sudah tentu benda paling mula sekali untuk buat sesuatu projek adalah kos. Kos merangkumi aspek seperti bahan, mesin, jentera, tenaga kerja, keselamatan, kepakaran dan macam-macam lagi. Terdapat beberapa kriteria utama untuk reka bentuk jalan ini. Yang pertama, jalan ini direka dengan had laju kenderaan maksimum 90 km per jam. Ini kerana kawasan jalan raya ini merentas hutan dan bukit. Terdapat banyak haiwan liar yang mungkin akan melintasi kawasan tersebut. Dan kebarangkalian tanah runtuh akan menyebabkan jalan mendap dan runtuh. Sekiranya pemandu mematuhi had laju yang telah ditetapkan di jalan raya ini, kemalangan membabitkan perkara tersebut dapat dielakkan. Yang kedua pula, jalan ini merupakan jalan yang sempit mengikut piawaian JKR iaitu R3 iaitu bergunung ganang. Dengan kelebaran sedemikian, had laju maksimum yang diberikan hanyalah 40 km per jam. Task 4. Antara cadangan yang dapat dilakukan bagi
mengelakkan daripada berlakunya kemalangan di kawasan lebuh raya Kuala Lumpur Karak ini ialah pertama, penyelenggaraan jalan. Jalan tersebut mestilah diselenggara supaya masalah seperti jalan berlubang dapat dielakkan. Walaupun masalah jalan berlubang ini hanyalah masalah yang biasa, namun kesannya dapat menjejaskan ramai pengguna jalan raya. Contohnya seperti yang berlaku pada 18 April 2023. Seperti dalam gambar tersebut ada artikel. Gambar tersebut menunjukkan ramai pengguna jalan raya ini terpaksa mengharungi kesesakan sehingga 4 jam yang berpunca daripada penyelenggaraan jalan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun LLM. Kedua ialah papan tanda amaran. Papan tanda amaran ataupun warning sign perlu diperbanyakkan kerana fungsi papan tanda ini ialah memberi maklumat keadaan jalan raya di hadapan atau bersebelahan laluan yang dilalui yang boleh membahayakan pemandu. Jadi sangat wajar apabila pihak berwajib memperbanyakkan papan tanda amaran di kawasan lebuh raya, terutamanya kawasan lebuh raya Kuala Lumpur Karak ini kerana kawasan ini ialah kawasan yang berbukit. Ketiga ialah penggunaan lampu dan road stop. Penggunaan lampu dan road stop juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan kerana pengguna lebuh raya akan dapat melihat pandangan hadapan dengan lebih jelas terutamanya apabila berada di dalam kawasan terowong getih sepuh ini. Task 4, membina satu lorong kecemasan tambahan. Dicadangkan pihak pengurusan Karak membina satu lorong kecemasan tambahan sebagai penampan supaya tidak terbabas ke dalam jurang, khususnya jentera berat yang menghadapi masalah brek. Ini dapat mengelakkan kenderaan terbabit daripada terhumban ke dalam gaung, melanggar bukit atau memasuki lorong bertentangan. Konsep lorong penampan ini sama seperti lorong kecemasan yang dibina oleh PLAS Malaysia Berhad berhampiran Plaza Tol Jelapang, Ipoh yang dibina bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Yang kedua, membina lorong tambahan dan terowong baharu. Membina lorong tambahan dan satu terowong baharu di Genting Sepak untuk menampung trafik yang tinggi serta menangani masalah kesedakan lalu lintas di lebuh raya ke Pantai Timur. Selain dari itu, KKR turut memaklumkan kerja tabatan banjir di lebuh raya Pantai Timur 1 LPT1 juga telah dimulakan sejak 1 Oktober lalu. Ia susulan daripada kejadian banjir yang sering kali melanda lebuh raya terbabit.